Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Okey Kak Noh, separuh badan je lah ya. Okey, hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan bila pakai lipstick merah ni, tudung merah, teman merah pula dah. Okey, hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan kisah Kak Noh. Okey, dapat duduk 3 kali duduk sekolah berasrama. Belajar maknanya kita duduk dekat asrama lah. 3 kali dalam seumur hidup Kak Noh. Satu di zaman nak masuk remaja, 2 tu dah remaja-remaja besar lah. Okey. Kali pertama Kak Noh masuk asrama pada usia 13 tahun. Of course lah. Ayam ni kan. Of course lah 13 tahun kita masuk asrama. Sekolah asrama ni khas untuk pelajar-pelajar orang asli dari pendalaman. Diletakkan di satu tempat di berbagai daerah. Ada juga yang dari Perak, dari Pahang. Ada kawan Kak Noh yang dari Pahang tu, ayah dia tentera lah. Dia belajar kat situ juga. Ada yang dari Pahang, ada yang dari Johor tak ada rasanya. Dari Pahang ada, dari Perak ada. Okay. Mereka akan ditempatkan kat situ. Perbelanjaan semua ditanggung oleh Jabatan Hal Ehwal orang asli lah ketika itu. Sekarang ni dipanggil JAKWA. Okay, Kak Noh belajar kat situ hanya setahun. Kak Noh masuk asrama tu, Kak Noh disediakan semualah kita datang tu tinggal bawa badan dengan sedikit pakaian untuk keperluan kita. Kak Noh hanya bawa beg kecil je pun, itu saja baju yang Kak Noh ada. Masa tu Kak Noh pergi naik naik kenderaan yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal orang asli lah ketika itu. Maknanya dia ada jeep ataupun bas macam tu. Dia macam truck macam tu. Datang ambil kami. Kalau dekat kampung Kak Noh tu kami 4 orang, kawan Kak Noh yang belajar dapat masuk asrama ketika itu. Kak Noh sendiri, kawan Kak Noh Yapi, Kak Noh Rahmah dan Zubaidah. Kami 4 orang lah daripada pulau tu. Cuma Zubaidah ni dia duduk di estate sebab ayah dia berkahwin dengan wanita orang India lah. Dia bekerja di estate. Jadi si Zubaidah ni dapat belajar ke asrama lah. Okay. Kami belajar di asrama seperti biasa. Kak Noh sekolah di sekolah Methodist yang pernah Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan dulu. Kak Noh belajar kat situ. Bas, kenderaan apa semua diberi dan allowance akan diberi. Masa tu kalau tak salah Kak Noh RM30 lah sebulan. Tapi biasalah Kak Noh ni agak boleh tahan juga ketika tu berbelanja. Jadi cepat habis. Tapi makan minum semua disediakan. Ada waktu belajar, mana yang Islam sembahyang lah. Kalau kebanyakannya pelajar-pelajar orang asli tak Islam kan. Jadi tak adalah yang sembahyang. Cuma Zubaidah sajalah sebab Zubaidah dia Islam. Okay. Semua pelajaran kita orang kata belajar tu ikut disediakan lah lepas balik sekolah, ada aktiviti kalau hujung minggu di gotong royong. Okey, macam biasalah kalau ada keluarga yang datang tu maknanya ada ziarah juga datang kan. Tapi macam Kak Noh tak adalah, ayah tak mampu nak datang. Kak Noh dia hantar sekali tu, lepas tu balik tu Kak Noh pandai-pandai sendirilah. Kebetulan Kak Noh ada abang sepupu yang belajar di tingkatan 6. Di kat situ jadi Kak Noh atas pantauan dia je lah. Lepas tu Kak Noh ada kakak angkat juga yang tolong jagakan Kak Noh sebabnya abang sepupu lelaki kan, jadi dia ada adik angkat dia tu lah yang jaga Kak Noh. Kebetulan satu asrama kan, perempuan senang sikit kan dia nak pantau. Macam tu lah Kak Noh belajar selama setahun. Pengalaman duduk di asrama ni macam-macam kawan-kawan. Biasalah ada yang menyeramkan, ada kawan yang kena rasuk. Itu wajib ya kalau asrama. Tapi Alhamdulillah Kak Noh tak kenalah. Kak Noh selalunya dengan kawan Kak Noh yang Islam tu, yang Zubaidah. Dia akan bacakan Yasin, kami dekat-dekat dengan dia kan. Selalunya di awal persekolahan tu ada macam season orang akan kena serangan histeria lah, gangguan lah, ada yang terasuk lah kan. Yang mengil-ngil lah, katanya nampak lembaga ni, nampak lembaga tu. Syukurnya Kak Noh tak adalah. Tapi bila kencing apa semua kami memang kejut kawan. Seorang dua orang untuk ke tandas. Macam itulah pengalaman di asrama ketika tu. Kak Noh jenis yang tak berapa, kadang-kadang ada juga nakalnya.
tak kali kena tegur dengan penyelia asrama kan masa tu. Yang menjaga asrama Kak Noh tu ialah arwah ayah kepada, kalau kawan-kawan kenal, dia anak dia popular sekarang jadi artis. Kalau kawan-kawan tahu bapa apa Khalifah tu, ayah dia tu adalah penyelia sekolah asrama orang asli dulu. Arwah Encik Rizwan. Encik Rizwan ni ialah ayah kepada Apak Khalifah. Kan yang selalu nyanyi kumpulan Khalifah tu kan, yang banyak untuk apa orang panggil Apak tu. Ayah dia uh, jadi penyelia tempat kami. Ibu dia masih ada, Kak Noh masih kenal ibu dia dan ibu dia kenal Kak Noh. Tapi kami dah lama tak berjumpa. Okay. Apak tu masa kecil, Kak Noh tahulah dia 3 beradik tu. Kak Noh kenal abang dia dan adik dia perempuan dia. Apa ni anak nombor 2 kalau tak salah Kak Noh. Memang kita kenal lah. Kak Noh kenal Apak membesar dulu tu, kecil Apak tu Kak Noh tahu. Macam tu lah. Okay. Asrama yang kedua, Kak Noh belajar setahun dekat asrama tu, hanya setahun. Lepas tu Kak Noh dah tak dapat. Macam kawan-kawan tahu, Kak Noh belajar separuh jalan, hanya setahun saja. Tapi banyak kenangan manis kat situ lah. Okay. Habis kat situ, tingkatan 1. Okay. Kak Noh nekat selepas Kak Noh memberhentikan diri, diberhentikan oleh ayah untuk belajar. Kak Noh nekat pasang dalam hati, satu hari nanti Kak Noh akan belajar semula untuk masa depan Kak Noh. Kak Noh memang suka belajar. Kak Noh kata kalau andainya ada lagi peluang Kak Noh nak belajar, Kak Noh nak belajar lagi. Alhamdulillah Allah kabulkan. Setelah beberapa bulan Kak Noh Islam, Kak Noh ditawarkan dan disuruh oleh keluarga angkat Kak Noh. Keluarga angkat kedua Kak Noh, sebab keluarga pertama tu yang Islamkan Kak Noh, dan Kak Noh beralih kepada keluarga angkat yang kedua untuk menyambung belajar ke Sabah. Mak angkat Kak Noh tu dia suruh Kak Noh belajar ke Sabah lah. Belajar ke Sabah setahun. Ketika belajar kat Sabah tu berpeluang lah kita naik kapal terbang, betul tak? Masa tu banyak pengalaman lah masuk kapal terbang. Kak Noh belajar situ setahun. Jalan ni seperti biasa, kami dihantar oleh pegawai yang dilantik sampailah kami ke asrama, membawa beberapa bekal pakaian. Lepas tu dah banyak sikit lah sebab keluarga angkat tu dah sediakan banyak sikit kan. Kak Noh kebetulan ada kakak juga yang duduk kat keluarga angkat tu, yang selalunya bila Kak Noh rasa kekurangan, dia akan hantar lah. Kak boleh tak hantar pakaian yang macam ni, yang ada bantuan kan. Kakak akan hantar lah masa tu. Sampai Kak Noh duduk asrama tu, kali itulah kali pertama Kak Noh jumpa Cik Sal. Cik Sal tu adalah kakak angkat Kak Noh. Kalau kawan-kawan tengok channel dia, Cik Sal ni ialah kakak angkat Kak Noh juga. Yang kali pertama Kak Noh jumpa ketika Kak Noh belajar di asrama orang asli tu. Itu kali pertama Kak Noh jumpa Cik Sal. Okay. Lepas tu Kak Noh sambung belajar. Selepas Islam, Kak Noh sambung belajar ke Sabah selama setahun. Seperti biasa, Kak Noh belajar. Kak Noh ni cepat mengadaptasi. Kak Noh ada kawan baik, best friend dari Sabah. Jamriah Salasundi, Kak Noh dah tak jumpa dia dah, tak tahu ke mana. Kak Noh memang tercari-cari dia beberapa kali. Kak Noh buat video untuk cari dia tapi tak ada lagi yang respon. Masa Kak Noh belajar di Sikwati Kudat tu, Kak Noh belajar macam biasa. Kak Noh juga ada kakak angkat yang kebetulan isteri kepada tenaga pengajar tempat Kak Noh. Okay. Kalau tak salah Kak Noh, kakak tu dah arwah pun. Kak Noh diberitahu kakak tu dah arwah. Okay. Tinggal suami dia lah. Okay. Kak Noh belajar kat situ seperti biasa. Seperti biasa, Kak Noh belajar asrama, dan ketika itu juga Kak Noh menghadapi seperti biasa bila asrama akan ada orang pelajar-pelajar yang orang kata yang dirasuk. Yang ketika itu ada satu ketika memang menakutkan bila ada pelajar yang mengidap, orang kata dia ada mental sedikit, dia macam dia dah okey tapi bila belajar dekat asrama tu dia macam ada tekanan tau. Bila tekanan dia dah mula lupa makan ubat apa semua kan. Akhirnya dia histeria dan ramailah yang kena bila berjangkit kan. Satu asrama, satu blok tu memang tak tidur, dibantu oleh ustaz, ada orang yang beranukan. Itulah pengalaman kan. Bila kawasan tu memang menyeramkan, kawasan kami tu. Tapi tak adalah kita ni macam, syukurnya Kak Noh dan kawan-kawan tu tak kenalah. Dia orang kata dia nampak macam ni, dia nampak macam ni.
Kan, ketika tu kat Sabah tu memang suasana dia tu macam orang macam tertekan lah, tapi sebenarnya tak ada apa pun sebab dia pusat latihan ni, dia memang orang kata kalau tak kuat yang duduk asrama ni dia akan rasa macam tu lah, akan rasa tekanan tu dan benda perlu tak masuk, bila masuk tu rupanya terkena. Ada yang memang ada keluarga punya tapi dia tak tahu rupanya dia terkena, dia macam merasuk, dia tak tahu yang itu adalah kepunyaan keluarga dia pun ada. Okey. Itulah pengalaman Kak Noh duduk asrama kali kedua. Ketika itu usia Kak Noh 20 tahun. 20 tahun sebab Kak Noh umur masih 19 tahun masuk Islam kan. Lepas tu Kak Noh habis belajar kat Sabah setahun, alhamdulillah Kak Noh dapat uh, orang kata yang membanggakan, Kak Noh dapat nombor 1 pelajar terbaik semua, alhamdulillah dalam kelas Kak Noh lah. Okay, walaupun mula-mula corot, alhamdulillah Kak Noh dapat kejayaan yang cemerlang. Alhamdulillah maknanya cita-cita Kak Noh sepadah sampai. Lepas tu keluarga bagi pilihan, dia kata nak kahwin ke nak pergi Kelantan. Kak Noh masa tu belum lagi terfikir. Jadi Kak Noh ke Kelantan pula sambung setahun belajar lagi. Makcik kata belajar kebetulan Cik Sal dengan adik dia yang kawan Kak Noh, best friend Kak Noh juga dah belajar ke sana dulu. Okey. Memang senior lah Cik Sal dengan Kak Noh dah senior. Suami Kak Noh pun memang senior Kak Noh. Sampai sana Kak Noh belajar. Alhamdulillah masa kat sana tu ada juga yang kena histeria. Ada ketika dia macam bila dah nak periksa tu memang ada beramai pelajar yang akan tekanan dia, jadi macam histeria, dia nampak benda ni, benda ni, benda ni kan. Memang ada dengan kawan sebilik kan yang kena. Okey, belajar kat situ sampai Kak Noh 2 tahun akhirnya dilamar menjadi suami orang, bertunang dan berkahwin selepas itu. Setahun selepas itulah, selepas bertunang. Itulah dia kawan-kawan. Okay, duduk asrama ni sebenarnya kita kena lapang hati. Kadang-kadang orang yang jauh-jauh ni dia kadang dia jauh, dia tak biasa jauh dengan keluarga, jadi dia rasa macam tak boleh, lepas tu ada tekanan apa? Ada tekanan dan dia akan kena rasuk sebabnya terlampau stres. Benda tu pula orang lemah semangat lagi cepat kena. Alhamdulillah Kak Noh ni tak adalah sampai ke tahap tu. Agaknya makhluk tu pun tak ingin, dia kata, Dini tak boleh lah katanya. Dia ni kasar sangat katanya. Kak Noh ni bukan jenis wanita yang lemah lembut. Bukan ya, bukan. Bukan. Suami Kak Noh tahu macam mana Kak Noh ni. Lemah lembut ke tak. Kak Noh ni bukan jenis lemah lembut. Cuma Kak Noh diajar. Sebabnya Kak Noh jenis kasar. Sebab dari kecil memang dah orang kata diajar untuk jaga adab. Okay. Setahu si dengan siapa kita boleh agak kasar anunya, lepas tu bersopan dengan orang yang sepatutnya. Kita tahu. Macam sebab tu kawan-kawan kalau tengok, inilah Kak Noh. Tak ada orang kata di sebalik tabir, tak ada. Inilah kawan-kawan nampak sikap Kak Noh di luar dan dalam video, inilah Kak Noh. Kak Noh takkan ubah walaupun orang kata mengcover sedikit pun sikap Kak Noh yang kawan-kawan nampak. Okay. Kak Noh jadi diri Kak Noh. Kak Noh sebenarnya kalau tengok dari muka ni pun tahu bukannya Kak Noh ni comel sangat. Kak Noh ni kasar kawan-kawan, kasar. Bab memanjat, bab semua kerja kasar Kak Noh buat. Tapi orang kata dalam apa pun kita kena ada adab. Sebab adab itu mencerminkan siapa kita. Okay. Menggunakan bahasa pun kita kena susun elok-elok, berfikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Takutnya kata-kata tu mungkin okey pada kita, tapi mungkin tak okey pada kawan-kawan. Okey. Itulah pengalaman Kak Noh, terpanjang dah cerita. Pengalaman Kak Noh 3 kali masuk asrama dan situasi yang berbeza-beza tapi endingnya adalah sama. Okey. Kak Noh seronok sangat sebab dapat melalui fasa-fasa duduk asrama tu. Sebab itu duduk asrama ni adalah benda wajib dalam family Kak Noh. Anak-anak Kak Noh semua masuk asrama supaya mereka boleh berdikari dan tahu menjalani kehidupan yang seharusnya berdikari lah. Maknanya kena urus diri sendiri. Kita akan belajar sikit-sikit macam tu. Jadi memang semua anak Kak Noh duduk asrama. Okey, itu saja perkongsian Kak Noh tentang duduk asrama dan pengalaman Kak Noh serba sedikit dan kenangan manis. Bagi Kak Noh duduk asrama ni manilah sedikit kena histeria apa tu, itu biasa. Semua orang akan mengalaminya. Okey.
bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nok. Assalamualaikum. Sihat selalu.